Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Talhah bin Abdul Rani. Nombor metrik TA20048 akan membentangkan tentang isu bunuh diri di kalangan pelajar di Malaysia. Sebagai pengenalan untuk isu bunuh diri di kalangan pelajar di Malaysia, kes bunuh diri yang berlaku di negara kita telah menunjukkan kebimbangan dan kegusaran. Apa yang menyedihkan lagi, kes bunuh diri ini berlaku di kalangan pelajar sekolah apabila remaja seawal usia 13 tahun disahkan mempunyai kecenderungan atau merancang untuk berbuat demikian. Perihal cubaan bunuh diri bukan satu perilaku yang boleh dipandang remeh, meskipun ada dalam kalangan mangsa yang berjaya diselamatkan daripada membiarkan nyawa mereka melayang secara sia-sia. Oleh demikian, topik yang kami pilih untuk tugasan berkumpulan kami adalah berkenaan isu bunuh diri di kalangan pelajar di Malaysia, yang mana topik ini adalah satu topik yang kami akan cuba huraikan apakah kaitannya dengan falsafah, pendidikan kebangsaan dan juga rukun negara. Sehubungan dengan itu, kami juga akan menepasti apakah faktor, punca atau sebab berlakunya bunuh diri di kalangan pelajar di Malaysia serta kesan dan kaedah mengatasi baik dari segi individu, masyarakat dan negara. Realiti semasa. Pada 6 Februari 2020 yang lalu, kita dikejutkan dengan kes pelajar bunuh diri yang berlaku di Pulau Pinang. Pelajar berkenaan S. Logamitra, 16 tahun, ditemui tergantung di kipas siling dalam bilik dengan selimut terikat pada lehernya oleh ibu mangsa, kira-kira jam 6.15 petang. Menurut siasatan, pelajar terbabit bertindak demikian kerana tertekan dengan pihak sekolah yang tidak membenarkan permintaannya untuk menukar kelas. Selain itu juga, beliau merasakan dirinya dimalukan apabila didenda memakai seluar pendek selepas dia ditahan oleh seorang guru kerana memakai seluar panjang ketat ke sekolah. Kes yang diceritakan di atas adalah satu isu yang serius dan perlu diberi perhatian oleh pelbagai pihak bagi mencegah dari kes bunuh diri di kalangan pelajar menjadi semakin parah. Lebih-lebih lagi, menurut pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat JBPM, Datuk Nur Hisham Muhammad berkata, jika dibandingkan dalam tempoh 2 tahun ini, tahun 2019 merekodkan 188 kes yang dihadiri oleh bomba, manakala tahun 2020 sehingga 30 November ia telah meningkat kepada 226 kes. Statistik juga merekodkan dari keseluruhan kes yang direkodkan, kes bunuh diri mengikut pecahan umur dari 13 hingga ke 15 tahun meningkat kepada 9 kes sehingga November 2020 berbanding hanya 2 kes yang berlaku pada tahun 2019. Jelas sekali menunjukkan bahawa realiti yang berlaku ketika ini adalah tidak selari dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana objektif bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani telah gagal. Mari kita melihat kembali apakah huraian falsafah pendidikan kebangsaan tersebut. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan dan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Jika ditinjau dari aspek rukun negara pula, kes bunuh diri di kalangan pelajar di sekolah boleh kita kaitkan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Bertitik tolak dengan kenyataan di atas, prinsip ketuhanan yang berkait secara langsung dengan keagamaan yang mana tiada agama yang secara logik menggalakkan penganutnya membunuh diri bagi mendapatkan jalan penyelesaian. Misalnya, dalam agama Islam, perbuatan membunuh diri adalah satu perbuatan yang berdosa besar, yang mana jelas sekali seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195.
Oleh hal yang demikian, konsep rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan perlulah dihayati di segenap lapisan masyarakat agar pendekatan diri kepada agama dapat diterapkan supaya kes bunuh diri ini dapat dielakkan dengan panduan mengikut agama masing-masing di negara kita. Sekian saja bahagian saya. Saya akan serahkan kepada sahabat saya, Muhammad Rafizi bin Mat Romi, untuk dia teruskan tentang perbincangan isu bunuh diri di kalangan pelajar Malaysia. Silakan sahabat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan saya itu Muhammad Talha yang telah menerangkan sedikit tentang pembentangan isu bunuh diri dalam kalangan pelajar di Malaysia. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan ini dalam faktor dan punca. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Rafizi bin Mat Romi, nombor metrik nombor TA20054, dan saya berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Antara faktor punca yang pertama adalah kalau kita tengok faktor tekanan jiwa atau masalah gangguan mental. Yang kedua, kegagalan mengawal emosi dan mengurus tekanan. Yang ketiga, sikap teruk yang berleluasa di media sosial. Yang keempat, kurangnya interaksi antara keluarga. Dan yang terakhir sekali, kes buli juga faktor berlaku kejadian bunuh diri di kalangan remaja negara kita. Faktor kebanyakan kes bunuh diri berlaku di kalangan pelajar di Malaysia adalah sebabkan faktor tekanan jiwa atau masalah gangguan mental. Kenyataan dari Dr. Wan Muhammad Rusdi dalam berita harian laporan pada 9 Februari 2018, apabila kita melihat secara global, hampir 90% individu yang membunuh diri mempunyai masalah mental pada saat sebelum kematian, dan 60% daripada mereka mengalami kemurungan, walaupun bukan setiap pesakit yang mengalami kemurungan berniat untuk bunuh diri. Ramai di kalangan mereka dapati sudah bergelut dengan masalah itu. Selain itu, yang kedua, faktor yang lain mendorong pelajar bunuh diri adalah disebabkan oleh kegagalan mengawal emosi dan menguruskan tekanan dalam menyesuaikan diri apabila berhadapan dengan sesuatu masalah. Sebagai contoh, kita tengok satu kes yang berlaku pada 12 Mac 2019, cuba bunuh diri dilakukan oleh seorang pelajar lelaki berusia 13 tahun bertindak nekat untuk bunuh diri. Hal ini berlaku kerana beliau ingin meluahkan kekecewaannya kepada gadis idamannya memilih untuk rapat dengan pelajar lain. Walau bagaimanapun ini hanyalah satu cubaan bunuh diri, namun pengajaran yang kita boleh ambil dari kisah ini, remaja sangat terdedah dengan sesuatu keadaan yang boleh mengundang tindakan secara spontan tanpa berfikir panjang. Dan kami percaya tindakan ini sekadar untuk menarik perhatian. Apabila Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Azizan Tukimah, mendakwa pelajar tersebut tidak mempunyai sebarang masalah disiplin, dan guru mangsa juga menjelaskan dia pelajar yang baik tetapi terpengaruh dengan mainan perasaan. Dan yang ketiga, sementara itu pengaruh media sosial juga antara faktor menjadi punca remaja terdedah dengan kes bunuh diri di negara kita. Sikap teruk yang berleluasa di media sosial dipercayai antara punca remaja perempuan berusia 16 tahun membunuh diri dengan terjun dari tingkat 3 bangunan
dalam kejadian di MJC Batu Kawah, Kuching, Sarawak pada Mei 2019 juga. Punca kejadian tersebut apabila remaja berkenaan pada jam 3 petang hari yang sama membuat undian menerusi akaun Instagramnya, memaparkan dua kotak undian tertulis D bermaksud D dan L bermaksud L. Rentetan daripada apa yang menyedihkan sikap warga Mayan yang mengundi D tidak terfikir bahawa perbuatan mereka boleh membawa padah dan sangat bersalah dengan prinsip rukun negara yang menjelaskan sekali bahawa kesopanan dan kesusilaan gagal dihayati sebenarnya oleh masyarakat negara kita, khususnya di kalangan remaja. Gurauan mereka mainkan membawa padah dan remaja yang suka bergurau dan memperlegikan belakang mereka mampu menimbulkan perasaan malu, tekan kemurungan hingga ke tahap untuk bunuh diri. Seterusnya, faktor seterusnya dalam pada itu, kurangnya interaksi antara keluarga juga menjadi penyebab berlakunya kes bunuh diri di kalangan pelajar. Sikap ibu bapa kerana ketika ini yang lebih mementingkan gadget harus dibendung dalam mewujudkan suasana kekeluargaan yang lebih harmonis dan selamat. Ibu bapa harus melepasti perbezaan sikap anak-anak mereka bagi mencegah tanda-tanda awal akan menjurus kepada masalah tekanan yang lebih teruk. Sikap ibu bapa yang tidak banyak meluangkan masa berinteraksi dengan anak-anak menjadi antara punca berlakunya simptom kemurungan dan tekanan yang lebih teruk membabitkan kanak-kanak itu sendiri. Terusnya yang terakhir sekali, kalau kita tengok, kes buli juga menjadi faktor berlakunya kejadian bunuh diri. Pada 9 Februari 2014, laporan dari Sesawan Perak Today, akibat tidak tahan dibuli, seorang pelajar lelaki tingkatan 1 bertindak membunuh diri dengan meminum racun serangga di kediamannya di Seksyen 6 Bandar Kerincing, Kesemenyi, Selangor. Kes ini menunjukkan bahawa kes buli juga menjadi faktor berlaku kejadian bunuh diri di kalangan remaja di negara kita. Buli mengikut takrifan dari portal MyHead Kementerian Kesehatan ialah suatu tindakan dengan niat untuk menyakitkan hati dan memberi tekanan kepada seorang. Ia juga boleh dikatakan sebagai penderaan akan rakan sebaya, melibatkan serangan mental dan ancaman, mencuri dan memeras ugut, penderitaan lisan termasuk mengejek. Itu di isu perkaman dan seksual. Sekian, itu adalah antara faktor-faktor kita boleh ambil isu bunuh diri di kalangan pelajar di Malaysia. Seterusnya saya serahkan perkataan ini kepada kawan saya untuk menyambung perkataan seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Hafizi atas penerangan yang telah diberikan. Assalamualaikum. Saya Rizwan Hakimi, TA 0049, ingin menerangkan tentang kesan bunuh diri. Terdapat beberapa kesan yang boleh dilihat ekoran dari tindakan bunuh diri. Antaranya ialah tekanan emosi yang dialami oleh keluarga terdekat, yang mana sudah pasti stigma masyarakat yang menafsirkan terhadap keluarga mangsa. Tekanan emosi yang dialami oleh keluarga mangsa juga menjadi penyebab berlakunya kemurungan, yang mana kemungkinan besar ahli keluarga tersebut cenderung untuk mengikut jejak mangsa dengan bunuh diri. Bunuh diri boleh membawa kesan walaupun anda tidak mengenali orang itu. Anda mungkin terlibat dalam apa yang berlaku atau bahawa mereka adalah sebahagian dari komuniti anda. Apapun keadaannya, adalah penting untuk menyadari bahawa bunuh diri ini masih boleh memberi kesan yang mendalam kepada kita.
Okey, di sini saya akan lampirkan beberapa kemungkinan kesan bunuh diri yang adalah yang berikut. Yang pertama, kejutan dan ketidakpercayaan. Ini selalu akan menjadi reaksi yang pertama dalam banyak kes. Bunuh diri tidak jangka atau terdapat sedikit amaran. Anda mungkin merasa bingung dan mungkin mengalami mimpi buruk. Ini adalah hasil kejutan yang biasa. Anda juga mungkin merasa bingung dan tidak berhubung dengan dunia sekeliling anda. Okay, yang kedua, kesedihan, kerinduan dan pencarian. Anda mungkin mempunyai kerinduan bukan hanya untuk melihat orang itu lagi, tetapi untuk menyelesaikan masalah apa yang mungkin mereka hadapi dan mengubah hasil bagi mereka. Anda mendapati diri anda mencari mereka dan berfikir bahawa anda melihat dan mendengarnya. Anda mungkin mendapati diri anda berkelakuan dengan cara yang kelihatan aneh bagi orang luar, tetapi yang betul anda merasa dekat dengan orang yang meninggal dunia. Okay, seterusnya adalah kemarahan. Ini adalah tidak balas yang biasa terhadap penderitaan. Anda mungkin marah kepada diri sendiri kerana anda merasakan bahawa anda seharusnya menyadari ada masalah atau anda boleh bertindak dengan berbeza. Anda mungkin marah kepada orang lain dan ini boleh disalahkan. Ada bahaya menyiksa diri sendiri sekiranya anda meneruskannya. Anda juga mungkin merasa marah dengan orang yang meninggal dunia. Okey, kesan yang seterusnya adalah rasa bersalah. Anda mungkin merasa bersalah atas perkara-perkara yang anda dipercayai yang boleh atau seharusnya anda lakukan, atau mengenai perasaan anda dengan kematian tersebut. Mereka yang membunuh diri terganggu dengan pemikiran kalau saja. Seringkali kita dapat menyadari bahawa keputusan yang dibuat oleh orang itu adalah akibat banyak faktor dan alasan yang jelas untuk keputusan yang mereka yang terakhir dalam siri peristiwa yang panjang. Yang seterusnya adalah kelegaan. Ketika orang yang meninggal dunia diketahui mengalami kehidupan yang masalah atau tidak bahagia atau melakukan percubaan bunuh diri berulang-ulang, adalah perkara biasa jika rasa lega dicampur adukan dengan emosi lain yang kita rasakan. Adalah suka untuk mengakui perkara ini kepada diri sendiri, dan apabila kita melakukannya, kita merasa bersalah mengenainya. Namun itu, reaksi ini adalah semula jadi. Kami lega kerana hidup orang tidak berakhir, tetapi mereka tidak lagi menderita dan mungkin ancaman bunuh diri atau tindakan merosakkan yang lain tidak akan berulang lagi. Okey, yang seterusnya adalah perasaan malu. Sebilangan mangsa yang terselamat merasa malu kerana mereka merasa bunuh diri ini menjadikan mereka sebagai ibu bapa, saudara perempuan atau pasangan yang jahat di mata masyarakat. Perasaan malu ini sering diperburukkan oleh stigma yang masih berkaitan dengan bunuh diri dan mungkin akan meningkat jika mengasingkan diri daripada orang yang kita takut akan menyalahkan atau menilai kita. Okey, seterusnya adalah kesedihan. Ini adalah salah satu perasaan yang paling biasa. Adalah wajar untuk menangis, tetapi ada juga perkara yang biasa bagi sebilangan daripada kita untuk melakukan ini kerana dibesarkan untuk tidak menunjukkan perasaan kita. Lelaki biasanya kurang menangis berbanding wanita, tetapi ini tidak selalu berlaku. Okey, keputusasaan dan kemurungan. Berikut penderitaan akibat bunuh diri. Perubahan emosi yang berterusan, pertanyaan yang tidak pernah berakhir, kesakitan fizikal dan kurang tidur semuanya memberi kesan ini. Dan mungkin perlu jumpa doktor. Kesakitan yang kita alami mungkin terasa sangat sengit sehingga ada yang merasa mempunyai pemikiran untuk meragut nyawa sendiri. Kita mesti meminta pertolongan sekiranya ada mempunyai pemikiran sebegini. Apakah sokongan daripada doktor? Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Ini saya serahkan kepada Muhammad Isyaudin untuk penerangan selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara Rizman Hakimi sebentar tadi dalam menerangkan dan berkongsi mengenai isu yang ditekankan oleh beliau. Saya Muhammad Isyamuddin bin Jamahari bernombor metrik TA20046 ingin menekankan kaedah mengatasi isu bunuh diri di kalangan pelajar bagi individu, masyarakat dan negara. Sebelum saya mulakan perbentangan saya, sukacitanya saya untuk berkongsi satu petikan daripada angkasawan barat yang terkenal, iaitu Neil Armstrong. Berbunyi, "It's one small step for man, one giant leap for mankind." Banyak huraian yang kita boleh lakukan berkenaan dengan satu petikan yang sungguh bermakna ini. Dan petikan ini bagi saya sangat berkait rapat dengan cara mengatasi
isu bunuh diri di kalangan pelajar di Malaysia. Secara umumnya, apabila dikaitkan dengan kes bunuh diri, terdapat beberapa langkah pencegahan yang boleh dilakukan terhadap individu yang mempunyai perasaan ingin bunuh diri. Setiap masalah ada penyelesaiannya. Tidak penyelesaiannya pula tidaklah memudaratkan diri kita. Tahukah anda, tanggal 10 September setiap tahun merupakan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Acara memperingatkan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini adalah acara tahunan bagi setiap negara yang berdaftar di bawah World Health Organization atau WHO. Setiap negara yang berdaftar di bawah WHO akan menghantar wakil mereka ke forum untuk membincangkan perihal bunuh diri dan tekanan emosi di negara Malaysia. Di sini kita boleh melihat bahawa tinggi dan betapa tingginya statistik bunuh diri di dunia sehingga mendapatkan perhatian World Health Organization untuk mengaturkan satu hari untuk memperingatkan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Ini merupakan keratan media daripada Eswar Wani menekankan bahawa bunuh diri adalah satu perkara yang bukan pilihan. Jika dilihat, langkah-langkah ini akan saya terangkan sebentar lagi di dalam konteks individu. Kita sebagai manusia dapat merasakan perubahan di kalangan orang yang rapat dengan kita. Perubahan sama ada perubahan fizikal ataupun mental. Kita juga perlu sentiasa peka dengan keadaan kesihatan mental, ahli keluarga, sahabat dan sekitar kita. Jika perlu, kita menghulurkan bantuan seperti meluangkan masa untuk mendengar keluhan mereka. Dengan cara ini, kita dapat mampu mengurangkan tekanan yang mangsa lalui. Kita tidak perlu untuk menyelesaikan masalah mereka. Kita tidak perlu masuk campur ataupun menguruskan masalah mereka. Kita hanya perlu menghulurkan telinga, meminjamkan sedikit masa untuk mendengar luahan hati mereka. Langkah yang ketiga, kita kena hentikan budaya buli cyber, buli mental dan fizikal. Ini merupakan salah satu punca isu bunuh diri di kalangan pelajar semakin meningkat. Dengan budaya buli ini mampu meningkatkan statistik bunuh diri di kalangan pelajar. Sebagai individu, kita harus mengingati sesama kita untuk kembali ke pangkal jalan yang benar dan mencari secebis keterangan di dalam jiwa. Kita boleh juga membantu mangsa dengan membawa mereka ke tempat-tempat yang tenang seperti air terjun, pantai dan melakukan sedikit aktiviti riadah untuk mengurangkan tekanan jiwa di dalam diri mereka. Kita juga boleh mengingatkan mereka supaya berpautlah kepada fahaman agama masing-masing agar tidak terpesong daripada ajaran agama mereka. Seterusnya adalah kaedah mengatasi bagi isu bunuh diri di kalangan pelajar bagi masyarakat. Masyarakat juga merupakan satu anggota yang penting dalam menjalankan kaedah-kaedah ini untuk mengelakkan statistik bunuh diri di kalangan pelajar semakin meningkat. Masyarakat perlu mengambil tahu keadaan sekeliling mereka, tetapi bukanlah terlalu dalam. Maksud saya hanyalah sekadar dasar-dasar sahaja. Yang masyarakat juga perlu membantu mencegah jenayah setempat seperti buli, penyalahgunaan dadah dan penderaan domestik. Penderaan domestik ini bermaksud penderaan di dalam kalangan keluarga. Masyarakat juga perlu mengadakan lawatan berkala. Masyarakat juga perlu mengadakan lawatan berkala
atau aktiviti masyarakatan seperti gotong royong, bersukan dan lain-lain aktiviti yang boleh melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Di sini lawatan berkala saya ingin tekankan bahawa kepada ketua kampung ataupun ahli jawatan-jawatan kuasa sesebuah taman boleh mainkan peranan mereka untuk melawat jika di kawasan setempat mereka ada isu-isu berkenaan kenderaan domestik, buli dan penyalahan gunaan dadah. Ini pula petikan harian akhbar Metro sempena Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia di Malaysia yang bertemakan bersama mencegah bunuh diri. Di sini Dr. Nur Hisham menekankan bahawa langkah boleh diambil secara serius mengenai masalah mereka, mengambil masa untuk mendengar keluhan serta mengambil berat dan memberikan sokongan sosial terhadap mereka. Di sini saya telah terangkan bahawa individu dan masyarakat perlu mengambil berat tentang orang di sekeliling mereka. Di kalangan kaedah bagi mengatasi isu bunuh diri di kalangan pelajar bagi negara pula, kerajaan perlu memperluaskan promosi kesihatan berkenaan mental, memperketatkan pelaksanaan undang-undang berkenaan penderaan dan bunuh diri, menerapkan nilai-nilai agama dan kemanusiaan dalam subjek tertentu dalam sekolah, menambah baik sistem aduan kaunseling di seluruh negara. Sukacitanya saya menekankan bahawa pada poin saya yang keempat, kerajaan telah menubuhkan 2 talian iaitu Befriender dan talian Nur untuk mangsa-mangsa buli dan mangsa-mangsa yang rasa ada tekanan perasaan, tekanan mental untuk meluahkan apa yang mereka rasa dan untuk meminta solusi kepada masalah mereka. Di sini dapat membantu mengurangkan rasa bunuh diri itu kerana apabila kita bercakap dengan seseorang yang lain, kita akan rasa tenang dan rasa beban itu telah terlepas secara sedikit demi sedikit. Manakala untuk poin nombor 1 pula, kerajaan telah memperluaskan promosi berkenaan kesihatan berkenaan mental ini. Antaranya isu yang paling paling terbaru di Malaysia adalah berkenaan PKP, di mana ramai perantau-perantau tidak dibenarkan pulang ke kampung, ramai yang pekerja dibuang kerja, diberhentikan kerja. So isu-isu ini sangat membebankan individu tersebut. Dia juga ia juga terkesan bagi pelajar, maafkan saya bukan tidak, ia juga terkesan bagi di kalangan pelajar, terutamanya apabila menjalankan sistem on distance learning ataupun pembelajaran jarak jauh ataupun belajar secara alam maya. Ada sesetengah pelajar boleh mengadaptasikan diri mereka dengan sistem ini, ada sesetengah pelajar tidak berjaya. Bukannya mereka tidak cuba, tapi mereka tidak berjaya untuk mengadaptasikan sistem ini di dalam pembelajaran dan pengajaran mereka. Ini menyebabkan mereka rasa tertinggal dan tertekan dengan ketidaktentuan sistem ini. Tapi apakah daya, kita tidak boleh salahkan kerajaan, kita tidak boleh salahkan isu semasa, tetapi tiada siapa yang kita boleh salahkan sebab ini adalah bencana alam. Apa yang kita boleh buat sebagai individu, masyarakat dan negara, bagi pihak negara, kita perlu membantu individu yang rapat dengan kita jika mereka mempunyai masalah mental dan fizikal. Kita luangkan sedikit masa kita untuk memastikan mereka tidak rasa terpinggir dan tidak rasa disisihkan oleh sesiapa. Sekian saja untuk perkongsian saya pada hari ini. Sebelum saya
menutup perbincangan saya atau pembentangan saya, sukacitanya satu petikan daripada Barack Obama berbunyi begini: teruntuk sesiapa pun yang sedang terluka, meminta bantuan bukannya tanda bahawa kamu lemah, melainkan justru bahawa tanda kamu kuat. Sekian saja daripada saya, Muhammad Isyamuddin bin Jamhari. Saya serahkan kepada Talha untuk penutup pada topik ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya yang telah mengupas berkenaan isu bunuh diri di kalangan pelajar di Malaysia. Kita telah membincangkan berkenaan dengan faktor, punca atau sebab dan juga kesan bunuh diri di kalangan pelajar di Malaysia. Kita juga telah membincangkan apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk kita mencegah daripada meningkatnya berlaku bunuh diri di kalangan pelajar di Malaysia. Sebagai penutup, kesihatan mental mempunyai peranan terhadap kecenderungan bunuh diri pada masyarakat kini. Telah terbukti melalui kajian-kajian lepas berkenaan hubungan kesihatan mental terhadap kecenderungan bunuh diri. Menurut Schaeffer et al. 1996, seseorang itu berkecenderungan untuk membunuh diri sekurang-kurangnya mempunyai satu kecelaruan dan kebanyakannya mempunyai kecelaruan kemurungan. Bagi mengelakkan masalah ini berlaku dengan lebih teruk lagi, langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk memastikan kesihatan mental berada pada tahap optimum. Pertimbangan, pengiktirafan, perhatian dan sokongan kewangan sewajarnya perlu diberikan dalam usaha melahirkan masyarakat yang bebas yang mencengkam jiwa dan minda itu. Namun persoalannya, adakah ini semua sudah memadai atau ada perspektif lain yang boleh dipertimbangkan dalam usaha menangani masalah kesihatan mental yang menular ibarat barah dan menjejaskan kehidupan serta negara? Remaja, ibu bapa, masyarakat dan badan-badan profesional seperti Persatuan Kaunseling Malaysia (Perkama), Persatuan Psikologi Malaysia (PSIMA) dan Malaysian Mental Health Association (MMHA) perlu mengambil inisiatif dan pendekatan terbaik untuk membantu individu yang berkecenderungan untuk melakukan cubaan membunuh diri. Kepentingan menjaga kesihatan mental harus diperkuatkan lagi. Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH, Tan Sri Lee Lam Tai pernah berkata, masalah kesihatan mental hendaklah ditangani dengan segera supaya masalah seperti tekanan, kemarahan dan keganasan, kemurungan dan kejadian bunuh diri dapat dielakkan. Menurutnya, pelbagai punca peningkatan kes berkaitan penyakit mental telah dikenal pasti, termasuk tekanan di tempat kerja, masalah kewangan, persekitaran serta kegagalan mencapai prestasi yang diharapkan. Oleh itu, kerajaan perlu disarankan meningkatkan lagi usaha membendung peningkatan kes kesihatan mental dengan antaranya memperkenalkan indeks bagi menilai kesejahteraan psikologi terutama dalam kalangan pekerja serta menubuhkan Institut Kesihatan Mental yang menjadi pusat sehati bagi merawat kes-kes berkaitan kesihatan dan penyakit mental. Rakyat di Malaysia kebanyakannya sanggup berhabis ribuan ringgit untuk membeli pelbagai produk kesihatan serta menjalani bermacam-macam ujian, imbasan dan sebagainya untuk mengekalkan fizikal berada pada tahap yang optimum. Namun, hanya segelintir sahaja yang berjumpa pakar untuk memastikan tahap kesihatan mentalnya berada pada tahap yang baik. Sekian saja dari kami. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.